Sekejap ya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Okey, terima kasih kerana masuk kelas pada waktu malam tau. Cikgu agak terharu walaupun bukan semua yang boleh masuk. Ada yang pergi ke tuition tu, biasalah tuition tu. Tak ada masalah. Jadi hari ini cikgu nak sambung untuk pewarisan supaya cerita yang kita buat semalam lengkap. Okey, cikgu, lengkap apa maksud cikgu? Ya, kita telah belajar kacokan monohibrid. Okey, cikgu, kita bukan dah habis ke? Belum. Monohibrid ini sebenarnya, murid-murid, dia rujuk kepada kacokan yang kita buat kajian terhadap satu ciri. Cikgu senang saja. Namun, percaya ke tidak, soalan ini telah menjadi soalan yang lazim keluar dalam SPM. Itu satu. Kedua, kamu nampak faham sebenarnya, nampak. Cikgu guna istilah nampak, tapi apabila datang kepada praktisnya, apabila kamu jawab, kemungkinan 7 markah, 8 markah kamu dapat 2, 3 saja. Di mana kesilapan tersebut? Jadi, kalau anda tidak cuba, cikgu dah suruh anda kan buat mengikut mana-mana 7 ciri, pilih satu dan buat raja skema genetik, okey, daripada generasi P induk kepada generasi F1 ke generasi F2. Kalau anda tak tulis sendiri, tak lalui proses itu, jangan percaya kamu boleh buat. Yelah, mungkin ada antara kita baca sekali lalu, okey, nampak macam faham. Tapi apabila pergi menulis, tak jadi. Okey, jadi murid-murid, cikgu nak sambung ya. Cikgu nak sambung kepada poin-poin penting dulu. Dan seterusnya dengan muka surat baru kita pergi ke kuis. Harap masa cukup ya sejam ni. Dan cikgu nak rata-rata tanya ya. Jelas ke tak suara cikgu? Jelas ke tidak? Sebab pelik ya. Biasanya record itu mula akan ada now is recording. Tapi sekarang dia tak sebut. Jadi jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas ya? Okay. Jelas. Sebab cikgu rasa memang malam ini dia Google agak jam tapi biar je. Okay, selagi kamu tak komplain, cikgu anggap itu benda okey lah. Murid-murid, semalam kita dah belajar, okey, macam mana kata ya, kacukan, okey, antara pokok kacang peas, pokok kacang peas pea plant okey, Pisum sativum, di mana kita kaji kacukan antara pokok peas bunga ungu dengan bunga putih. Di situ ada sebut perkataan yang nampak senang tau. Maksudnya dia sebut lalu je. Tapi inilah soalan yang kadang-kadang ditanya. Minta definisi antara dia baka tulin. Kalau anda tengok pada muka surat 233. Sekali lagi ya. Muka surat 233. Baka tulin ini definisi dia boleh sebenarnya ada 2 tau. Satu, dia membawa 2 alel yang sama untuk trait tersebut. Maksudnya homozygous. Tetapi, kalau kamu nak sebut 2 alel yang sama untuk trait, benda itu tak nampak. Genotip tak nampak. Jadi bagaimanakah kamu nak perjelaskan melalui benda yang fit? Itu yang saya kata. Kadang-kadang dia perlukan genotipnya definisi. Kadang-kadang soalan dia perlu melalui eksperimen Mendel. Jadi dalam Mendel dia masa itu tak bolehlah kata dia mempunyai idea yang kental terhadap genotip. Tapi dia sedar setiap ciri ada 2 faktor. Dia guna istilah faktor transformasi, faktor yang diturunkan, diwariskan. Dia ada sebut, memang sepasang, 2. Tapi dia tak sebut alel. Sebab benda masa itu kan istilah itu masih terhad. Okey, kadang-kadang benda ni melibatkan agama lagi. Memang lagi lah susah nak orang terima. Jadi kita sambung Pertama, baka tulin bermaksud individu yang mempunyai 2 alel yang sama. Okey, untuk trait tersebut tak kira dominan ke resesif, 2 alel yang sama. Itu genotip. Tapi dari segi Mendel punya eksperimen, dia rujuk kepada
hasil penderbungaan sendiri, yang cikgu cakap kacaukan sendiri sama di sini konsep dia. Okey, pokok bunga yang sama, ungu, kacau dengan ungu akan sentiasa mengekalkan ciri induk dalam setiap generasinya. Maksud dia, dalam satu bunga ungu, dia debungakan sendiri, kacaukan sendiri dia buat ungu, generasi 1 ungu juga, generasi 2 dia buat lagi dapat ungu juga, 3, 4. Biasa dia akan buat dalam sampai 6 ke 7 generasi. Pastikan dia adalah baka tulin. Okey, manakala hybrid rujuk kepada hasil kacukan dua variety yang berbaka tulin. Itu pasal kalau kadang-kadang kamu dengar kereta hybrid. Cikgu, apa tu kereta hybrid? Kereta elektrik ke? Salah. Kereta hybrid seperti yang dia sebut, maksudnya kalau di sini ikut genetik, dia kacukan dua variety yang berbeza tau. Kalau kat sini berbaka tulin, maksudnya kalau ikut Mendel, dua trait, satu ciri yang bertentangan. Dua trait bertentangan dan satu ciri ya. Cikgu tak sebut salah tau. Perlu berhati-hati dengan istilah itu. Baka tulin untuk dua trait bertentangan dalam satu ciri itu berkacuk, hasil itu kita panggil hibrid. Kalau kereta hibrid kita pun tahu. Dia campur, gabungan antara petrol gerakan kereta dan elektrik, hybrid. Dia gabung petrol sekali lagi untuk gerakan kereta dan satu lagi elektrik, hybrid. Tapi untuk genetik perlu hati-hati. Kamu tak boleh kata gabungan. Gabungan apa? Bukan. Kamu perlu gunakan istilah genetik yang ada. Sentiasa fikirkan eksperimen Mendel itu. Okey? Di sini juga kita sebut, yang kita belum lagi sebut kelas, maksudnya belum lagi terangkan istilah dia, iaitu homozigot. Homozigot iaitu kedua-dua alel di lokal pasangan kromosom homolog adalah sama. Dengan bahasa lain, dua alel untuk satu ciri yang sama. Huruf besar bersama dengan huruf besar, huruf kecil dengan bersama dengan huruf kecil. Heterozigot, alel di lokus pasangan kromosom homolog adalah berbeza. Cikgu, perlu sebut lokus pasangan kromosom ke? Dan wajib sebut homolog. Ya. Satu perkataan itu tak ada, dia membawa maksud yang berbeza. Sebabnya, kalau anda tengok skrin sekarang, bukakan skrin. Okey, andai kata cikgu lukiskan dua pasang kromosom homolog. Dua. Okey? Itu yang cikgu kata. Kalau kita rujuk ini adalah alel, ataupun kita rujuk untuk ciriah jin yang menentukan warna bunga, ini adalah kromosom homolog set yang pertama, ini set yang kedua. Jatuh pada pasangan kromosom homolog set yang kedua. Yang kedua lah, dia bukan yang pertama. Itu pasal kita berbagi tahu. Homozigot ini pada kromosom homolog di lokus yang tertentu. Satu perkataan itu hilang, dia boleh memberikan pelbagai definisi yang lain yang kita tak nak. Jadi, perlu berhati-hati. Biasanya kalau cikgu mulakan kelas genetik, cikgu akan terus bagikan benda ini lah. Kamu nak ke tak nak, perlu hafalkan istilah dengan dia punya definisi. Cikgu, saya tak faham. Perlu hafal dulu. Kalau tidak, dia macam masuk ke dunia kimia. Kalau anda tak faham apa itu unsur, apa itu sebatian, kamu susah nak jawab soalan yang akan datang. Jadi kita sambung. Sambung biar juga sambung dulu sehingga habis baru kita pergi quiz dulu kejap. Muka surat 234. Ya, cikgu dah terangkan dalam kelas yang sebelum ni. Okey, di mana kita kacuk antara pokok peas, sekali lagi peas kacang peas, bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Dan mereka sebut pasal baka tulin sekali lagi. Ya. Dalam bahasa genetik senang, baka tulin ialah homozigot. Kalau dominant, homozigot dominant. Itu dia istilah direct. Tapi biasanya soalan tak tanya macam tu. Soalan akan tanya, macam mana kamu nak buktikan itu ialah baka tulin? Jam. Okey, jadi benda itu adalah benda yang bukan hebat. Dia perlu anda fikirkan dan terangkan sebenarnya. Jadi, untuk
recessive baka tulin pula. Dia baka tulin recessive. Baka tulin homozigot recessive. Okey? Dalam bahasa genetik juga, dominan biasanya ialah huruf besar. Recessive biasanya kita akan guna adalah huruf yang kecil. Okey? Hybrid. Hybrid dia pada bahagian apa? Hybrid lah. Hybrid dia pada bahagian genotik. Kalau anda tengok genotik asal dia B besar, B kecil. Sekarang gabung B besar dengan B kecil dari segi genotik. Namun dia punya trait tetap nampak yang dominan iaitu ungu. Okey? Ungu. Sebab trait dominan akan menutup atau kita guna istilah yang kasar sikit menindas trait yang resesif kalau dua-dua alel hadir bersama. Yang dominan akan tutup yang resesif. Okey, jadi sambung cikgu sambung Benda yang nampak senang sekali lagi, nanti kita buat soalan kita tahu. Bagaimana kita dapat menerangkan pewarisan warna bunga itu? Okey. Jadi, kita akan sebut. Sekali lagi Mendel cakap, setiap ciri, kita jangan guna bahasa genetik dah bukan Mendel, tapi konsep masih pasti pada Mendel. Setiap ciri akan ditentukan oleh dua alel. Satu alel untuk trait apa? Nyatakan dominan. Satu lagi alel ialah untuk trait apa? Resesif. Dia mesti sebut. Okey? Sepasang. Kita dah jawab. Ini yang paling pertama sekali. Sepasang. Dia cakap. Okey? Jadi ketika pembentukan gamet. Tengok peringkat kedua. Highlight kalau kamu tak tahu yang ini. Jadi sisi ni poin yang pertama. Yang peringkat pertama kamu wajib nyatakan sepasang alel. Kalau anda nak buat nota lah. Okey, untuk peringkat kedua ketika pembentukan gamet dalam bahasa kita, genetik yang kita dah belajar, meiosis. Kromosom homolog akan terpisah. Cikgu, ini pernyataan macam pernah kita sebut. Ya, pembahagian sel. Ketika kita belajar meiosis, anafasa 1. Ingat ke tak cikgu minta kamu ulangkan 2 kali anafasa 1, anafasa 2 meiosis. Anafasa 1 kromosom homolog terpisah. Anafasa 2 sama macam mitosis. Tau. Apa itu? Kromatik kembar yang terpisah. Kromatik. Bukan kromosom homolog. Kromosom homolog terpisah ini juga menandakan kalau kamu ingat, 2N menjadi N. Okey? 2N menjadi N. Kalau anda nak buat nota, anafasa 1. Memang kerap ditanya. Kalau tak faham, cari balik, fahamkan. Beza antara anafasa 1, meiosis 1 dengan anafasa 2, meiosis 2. Okey? Jadi, ketika pembentukan gamet, meiosis tu, dua alel ataupun sepasang alel itu satu saja yang akan diturunkan membentuk gamet. Satu saja. Maksud dua akan satu. Sepasang separuh satu akan masuk ke dalam gamet. Okey? Jadi selepas itu berlakulah persenyawaan antara gamet yang telah diseparuhkan kromosom tadi itu separuh. Sekarang persenyawaan separuh, satu campur satu dapatlah balik dua ataupun sepasang. Jadi poin ini kalau ikut nombor poin 1 ini pembentukan gamet ke meiosis di poin 2, persenyawaan ini poin 3. Dia memang tak boleh nak lari. Okey? Barulah kita nak cerita balik apa itu alel dominan ke resesif ke poin tu perlu baru balik. Okey, fenotip, genotip itu apa? Generasi filia pertama dan generasi filia kedua ialah apa? Itu adalah pewarisan yang seterusnya. Okey? Ada soalan ke tak? Iya ada. Thank you Jadi cikgu sambung Pergi ke muka surat yang ke 235. Highlight istilah
raja skema kacokan monohibrid. Raja skema kacokan monohibrid ataupun kacokan genetik. Jeku pun dah terang. Jeku pun sudah terang. Kalau anda memang tak boleh nak bina, khususnya dari F1 ke F2, ya garis yang hijau ini bersilang-silang, saya cadangkan kamu nanti ketika buat soalan berkenaan tikus itu, buat bersungguh-sungguh. Kita buat bersama-sama nanti, okey? Tikus tu. Nanti ya, kejap lagi. Gunakan warna yang berbeza. Warna yang berbeza maksud dia, sebelah kiri kamu guna garis satu warna, kanan kamu gunakan warna yang lain. Jadi kamu akan sambung, kamu akan perasan setiap ini. Ya, cikgu tahu benda ini cikgu sebut sebab ada kawan kita nampak faham. Jadi ketika dia buat untuk cikgu dalam soalan, ketika dia jawab dalam soalan percubaan, baru kita nampak cara dia nak buat garis itu pun tak boleh. Ada yang siap gamet, maksudnya daripada individu A yang sini, A dia buat macam ni, A dan A dia campur. Confirm salah. Maksudnya ibarat macam koksiang, sperma dia bertemu dengan sperma dia membentuk zigot. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Betul ke tak koksiang? Okey, koksiang diam saja. Sorry ya koksiang. Jangan terasa tak koksiang. Joking saja koksiang. Okey ya? Okey, betul lah. Dia dengan marah tu. Okey. Jadi A dan B ini ibarat lelaki dan perempuan. Kalau kamu gunakan garis yang sama, buat pada tempat yang sama A dan A, gamet dari A, gabung dengan gamet dari A, tak kelakar lah. Gamet B, gabung dengan gamet B, tak kelakar. Okey? Jadi, itu satu. Dan dia juga sebut segi 4 punit. Segi 4 punit. Okey, Punnett square. Cikgu pun dah sebut hari tu. Berbentuk macam ni. Tapi sekarang mereka lebih suka dalam bentuk diamond. Maksudnya segi 4 sama, dia hanya letakkan dalam bentuk diamond je. Okey? Jadi dalam exam, mana satu yang diterima, lazimnya kita suka raja skema kacukan yang ini. Punnett square dia lebih diterima luas dan memang hanya Punnett square saja boleh jawab ketika anda buat kacokan dihibrid. Maksudnya kalau kita kaji dua ciri pada masa yang sama, jadi benda itu kamu kalau buat yang bentuk raja skema seperti ini tak dapat. Memang complicated sangat. Perlu dalam bentuk segi 4 punit. Tetapi kalau dah exam kau buat macam ni, diterima juga. Malahan sangat digalakkan sebenarnya. Ini adalah yang terkini lah. Yang terkini mereka buat. Okey? Jadi, adakah tak nisbah fenotip dalam kacukan monohibrid sentiasa mematuhi 3:1? Jawapan dia tidak. Kecuali kalau dia buat kacukan antara dua baka tuling yang trait bertentangan. Itu lepas itu dapat generasi 1 itu, maksudnya dari generasi F1 yang heterozigot. Heterozigot, dia buat kacukan antara mereka, pendembungaan antara heterozigot. Okey, mak dia boleh dapat 3:1. Boleh faham ya? Tadi benda ini semua bergantung kepada soalan. Apa masa? Okey, sebelum cikgu terangkan pada ini, cikgu nak terus pergi kepada soalan. Cikgu pun tak nampak masa. Memang biasanya kamu akan tanya soalan kan. Ini 1A soalan SPM tahun lain. 1B soalan SPM tahun yang lain. Okey. Yang pertama A ni, satu pokok pis baka tulen tinggi dikacupkan dengan satu pokok kacang pis baka tulen rendah. Semua anak yang dihasilkan adalah tinggi. Terangkan kacukan atas berdasarkan hukum Mendel pertama. 3 markah. Cikgu nak fokus pada B dulu ya. Raja 1 pula menunjukkan kacukan antara tikus jantan hitam homozigot dengan tikus betina putih homozigot. Dia siap dah bagi. Alibi ialah bulu hitam adalah dominan. Alibi untuk bulu putih adalah resesif. Lukis raja genetik. Dia tak gunakan istilah terangkan. Dia bagi lukis raja genetik. Kalau dia gunakan istilah terangkan, raja genetik pun boleh memberi markah penuh. Terang tak cakap ya. Raja genetik untuk menentukan peratusan fenotip anak dalam kacukan itu. Ya, kalau kamu jenis yang hafal buku, cikgu saya tahulah ni. Okey, saya tahulah semua hitam lah. Ya, tapi tunjukkan. Kalau kamu sekarang bersama dengan cikgu, okey, cikgu bagi kamu dalam seminit, cuba jawab. Cuba je, seminit je.
Apa yang kamu perlu buat? Lepas itu kita banding. Seminit. Rangkakan jawapan anda sekarang. Sebelum itu ada soalan ke tak? Ada soalan ke tak? Noning? Boleh tak noning? Okay. Yiseng okay Yiseng? Cikgu saya baru masuk saja. Sorry. Okay. Siti Nadia okay. Siti Nadia. Okay ya, dia sambung. Tinggal lagi 10 saat. Tu. Jadi, okay. Terangkan dengan deraja genetik menentukan peratusan fenotip anak dalam kacukan ini. Jadi, kalau ikut Mendel, kita tak tahu. Tulin dominant dengan bakal tulin resesif, confirm dia akan tunjuk bakal dominant. Tapi dia tak kita terangkan. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Murid-murid, kalau ini adalah kali pertama anda buat, dia dengarlah. Kalau ini ada banyak kali kamu dah buat, kamu dah bosan, okey, senang je. Pergi ambil kopi, minum sambil dengar cikgu buat ceritalah kat sini. Okey? Jadi sekarang, macam mana kamu nak mula? Kalau ini ada kertas exam kamu putih, banyak garis kan, mula dengan apa rasanya? Ya? Cikgu dengar dah soalan tadi. Siapa nak cakap ni? Come on. Anyone? Come on. Okay, Kosan cakap generasi Indo. Bagus. Bagus. Okay. Cikgu nak tulis generasi F1. Kalau nak pun boleh je. Okay je. Biasanya, kita akan tuliskan fenotip terdahulu. Kenapa? Diberikan dalam soalan ini tikus jantan hitam homozigot hitam. Cikgu, jantan dan betina itu penting ke? Okey? Jawapan dia sebenarnya tidak. Okey? Sebenarnya kalau kamu nak buat macam ni, hitam apa? Bulu hitam. Okey, tikus bulu hitam. Fenotip berkacuk dengan bulu putih. Homozigot itu pergilah ke bahagian kedua. Cikgu akan kedua itu biasa cikgu suka guna warna lain lah supaya anda nampak genotip. Okey, bulu hitam diberikan huruf besar. Nasib baik, kalau tidak kamu akan mulakan alat itu ialah apa? Perlu tulis. Tapi cikgu nak bagi tahu itu sekarang satu markah dia tak ada sebab dia dah bagi dalam soalan. Okey, kita akan buat macam ni. Dia akan acuk. Sambung. Balik kepada poin dia. Ini penting ya. Okey. Ini tak ada dalam soalan. Dia hanya sebut adalah homozigot bulu hitam. Jadi kalau perlu bagi. Ini markah. Merah ini markah ni. Merah ni. Jadi hitam. Dia akan melalui proses meiosis. Okey. Bentuk gamet. Ya. Tulis gamet. Okey. Jadi kepada mereka yang kali pertama nak buat persenyawaan, cuba guna dua warna. Kalau ini ada warna pertama, cikgu dah cakap ini separuh daripada sebelah kiri, dia akan gabung dengan yang sebelah kanan. Kita pun gunalah warna, contohnya warna coklat. Okey. Jadi dapatlah apa? Dapatlah B besar dan B kecil. Ini yang saya buat dengan cara yang panjang lah. Sebenarnya cara pendek sebab 2 jadi 1. Tapi kalau buat macam tu mungkin ada orang kata nanti dia tak boleh nak kaitkan dengan apa yang dia telah belajar. Okey? Ini proses persenyawaan. Okey? Jadi kalau anda tengok sepatutnya kamu akan nampak 4 garis hijau. 4 garis hijau dari sebelah A. Okey. Lepas itu coklat pun akan ada 4 garis. Tak akan ada kurang, tak akan ada lebih. Okey, ini
Sebab ini dah settle, dia akan bergabung dengan kedua. Okey, ini pula dengan yang ini. Ini satu lagi dengan yang ini. Jadi jumlah ada 4 garis kepada 4 garis warna hijau kepada yang perang. Lepas tu kita pun cuba gabung B besar dengan B kecil. Semua B besar, B kecil, B besar, B kecil. Jadi apakah benda ini? Balik kepada yang merah. Ya, genotip. Genotip untuk apa? Genotip untuk apa? Generasi F1. Jadi fenotip dia adalah, okey, tulis je 4 ni. Bulu hitam, bulu hitam, bulu hitam, bulu hitam. Okey, jadi semua, macam mana kamu nak tulis semua itu? Nisbah. Jadi untuk soalan itu dia minta kan menentukan peratusan fenotip. Peratusan fenotip anak dalam kacukan itu biasanya kita akan tulis, kita je gunakan warna apa warna yang sesuai di sini. Kuning tak nampak ni. Okey, warna hitam baliklah. Nisbah fenotip adalah biasanya bulu hitam dominan kepada resesif, putih, adalah 4/0. Maka peratusan, okey, peratusan untuk dapat bulu hitam adalah 4, bulu hitam 4, jumlah 4 juga, 4, 1, 2, 3, 4, darab 100%. Kalau bukan peratus, cikgu gunakan istilah lain pula, kebarangkalian. SPM tak begitu apa maksudnya strict, tapi kalau untuk matematik ya. Matematik dan STPM-nya biologi, kebarangkalian adalah 4/4 sama dengan 1.00. Ini maksudnya confirm. Dia kebarangkalian nilai paling tinggi ialah 1.00. Paling tinggi. Okey. Dan paling rendah ialah 0. No chance at all. Paling tinggi ialah 1.00 saja. Satulah maksudnya. 100%. Itu untuk kebarangkalian. Jadi mana markah dia jatuh sekarang? Okey. Genotip je. Sepatutnya alel itu pun dia. Tapi soalan ini dia dah bagi alel. Jadi dia tak ada markah sekarang. Meiosis ini perlu ada arrow dan juga bulat, maksudnya nampak dia asing. Ketika pembentukan gamet, kalau ayat penuh dia adalah ketika pembentukan gamet, okey, sepasang alel dalam satu ciri akan berasing. Ataupun kamu nak gunakan istilah genetik, kromosom homolog akan berpisah. Kalau itu ayat lengkap. Sekarang kamu hanya gunakan gambar je, garis macam itu. Jadi jangan komplain. Okey. Ketiga, gamet. Banyak orang terlupa tulis gamet. Tak ada bakal lah. Ketiga, persenyawan ini penting. Kamu akan nampak setiap satu produk persenyawaan, kita akan tengok. Mesti ada 2 garis. Satu daripada kiri, satu daripada kanan. Maksudnya satu hijau, satu coklat di sini. Check semua. Kalau satu tak ada markah ni. Okey. Lepas tu semua genotip. Cikgu, kalau saya buat ikut cara 1B sini, 1B, dapat 1 semua, okey. Tapi kalau untuk yang lain, bukan homozigot dominan ke homozigot resesif, tak ada apa markah. Ini pun sama, genotip wajib sebut, fenotip pun sebut. 2, 3, 4, 5, 6. Dan last sekali, macam mana kamu dapat nisbah dan peratus ni biasanya dia kira 1 markah. Okey, nisbah itu sebenarnya paling penting. Nisbah ini yang biasanya memang wajib ada. Baru kamu boleh kira peratus.
Nisbah fenotip. Kamu akan tulis fenotip yang dominan ke fenotip yang resesif, baru kamu letakkan nombor sama ada di bawah ataupun di sebelah dia pun boleh. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Cikgu, Cakap, Yiseng, yes? kalau masa exam kami nak lukis benda ni, nak Ah. guna dua warna ke satu warna cukup? Satu warna sajalah. Kamu jangan guna Ah. warna merah, memang pantang. Kamu nak guna 2-3 warna untuk cadangan saja. Kalau nak juga, warna guna untuk bahagian persenyawaan saja. Yang lain semua hitam. Tak payah. Biru dan hitam itu guna untuk persenyawaan, just elakkan daripada kesilapan je. Faham ke tak? Faham. Tak perlu guna tiba-tiba biologi, cikgu tengok meja kamu ada 12 warna kat situ. Apa benda kan? Ingat melukis ke? Bukan tadi baru masuk. Kenapa banyak soalan ni? Yang lain macam mana pula? Yes? Faham. You confirm faham lah kan? Ya, Atem, Alia. Buven, how are you? Can you follow? Oh, itu satu. Jadi balik kepada soalan yang kedua. Satu pokok pis baka tulin tinggi dikacupkan dengan satu pokok kacang pis baka tulin rendah kan? Semua anak yang dihasilkan ada tinggi. Terangkan kacukan atas berdasarkan hukum Mendel pertama. Ya, dia 3 markah yang sebenarnya banyak sangat. Kalau anda mampu lukis balik benda yang sama saja ini, okey? Ya, sama je. Tapi kalau dari segi istilah ayat, kan, apakah yang dia nak kamu terangkan? Kalau anda tidak sukar untuk tulis, andai kata kamu ada cetakkan soalan ni, mesti ada yang dah cetakkan. Point dia sebenarnya jatuh pada semua anak yang dihasilkan ada tinggi. Jadi, macam mana kamu nak tuliskan point dia? Kalau kamu diminta tulis lah. Sebenarnya cikgu dah cakap ini, terangkan ini, boleh guna rajah skema genetik. Tak ada masalah. Boleh je. Tapi untuk sesetengah pihak dia mungkin tidak puas hati. Jadi macam mana kita nak tulis? Okey. Jadi istilah itu semua penting. Poin yang pertama, kalau nombor 1A lah. Okey. Ciri ketinggian, bukan tinggi ya, ketinggian. Okey. Pokok kacang pis ditentukan oleh 2 alat, sepasang alat. Okey. Ini poin yang penting. Lepas itu poin yang kedua, alel untuk pokok kacang pis tinggi. Macam mana tulis? Alel untuk tinggi ialah dominan. Cikgu, kenapa kita nak sebut dominan? Sebab semua yang hasil itu adalah tinggi. Jadi huruf dia perlu bagi. Dalam SPM dia sebenarnya ini satu ayat, tapi kadang-kadang dia letak slash saja. Jadi janji kamu nyatakan alel ada huruf besar T pun selamat dah. Dia tinggi. Alel untuk pokok kacang pis yang rendah. Alel. Okey. Ialah resesif, iaitu T kecil. Okey. Jadi nanti kamu perlu bagi tahu juga baka tulin ini, kalau kamu nak tulis lah. Cikgu pun cadang jangan tulis. Baka tulin kamu tuliskan ialah homozigot. Maksudnya kalau baka tulin pokok pis tinggi ialah homozigot dominant. T besar, T besar. Baka tulin pokok kacang pis rendah ialah homozigot resesif, iaitu T kecil, T kecil. Meiosis, sampailah kamu persenyawaan poin yang sama. Hanya bentuk ayat saja. Tetapi, boleh ke tak anda buat raja genetik sama? Boleh. Boleh. Jadi, yang penting ni permulaan dia.
biasanya ada dalam SPM minta terangkan juga di mana dia tidak terima raja skema dalam struktur ya. Struktur sebab masa itu dia minta terangkan, ada satu istilah di situ, terangkan sesuatu di situ. Kebanyakan masa walaupun struktur juga kamu lukiskan raja skema pun terima maka ada poin dia juga. Tapi inilah yang kita nak cakap, kalau kamu nak terangkan, pastikan istilah yang nak digunakan itu menepati kepada istilah-istilah genetik. Bukannya anda main sebut ciri, trait, alel, gene. Bukannya sama ya, ada perbezaan di sana. Silap guna sikit, salah. Okey? Siapa ada soalan? Hello. Dah ada. Okey, terima kasih ya. Kita sambung sekarang. Namun je aku nak tanya Hashika. Okey Hashika? Okay. Okey, suara bangun tu. Okey. Then continue. Rumusan daripada eksperimen monohibrid Mendel. Okey, tengok muka surat 237. Okey. Sesuatu ciri diturunkan daripada induk kepada generasi yang lain ditentukan oleh suatu faktor. Kalau suatu ialah jin, tak salah. Dan jin itu ada sepasang alel. Sesuatu trait dikawal oleh sepasang faktor yang disebut sebagai alel. Okey. Sepasang alel ini akan terpisah ataupun segregasi secara rawak semasa pembentukan gamet. Ini kalau tadi kamu nak tuliskan dalam ayat, silakan. Okey. Hanya satu alel daripada pasangan ini akan berada di dalam gamet dan semasa persenyawaan. Tadi pembentukan gamet. Sekarang persenyawaan. Zygote akan mengandungi dua alel, satu daripada mak, satu daripada ayah. Setiap induk bagi ciri tertentu. Dia nampak sama kan? Kalau saya jadi kamu, saya akan bulatkan zygote, tuliskan dan gariskan di situ satu alel daripada induk, tulis kat situ daripada ibu dan bapa. Ya, benar minta terangkan. Pelajar semua dapat kosong. Dia tak terima raja skema sebab itu bukan raja skema. Dia minta terangkan dah. Okey? Dia ada istilah kat situlah. Teruskan nanti. Persenyawaan berlaku secara rawak maka kombinasi genotik yang homozigot dominan akan menunjukkan trait dominan. Manakala homozigot resesif akan menunjukkan trait resesif, genotip heterozigot akan menunjukkan trait dominan. Okey? Jadi murid-murid, adakah tak semua apa panggil itu kacukan akan memberikan hasil 3:1. Nisbah 3:1. Jawapan dia tidak. Okey, benda ini telah disebutkan di sini ya, ada muka surat yang 232 ini. Okey, kenapa dia bagi kamu benda yang kat sini? Okey. Contohnya trait tinggi ada dua genotip. Okey. Sebenarnya ada nota pendek yang dikehendaki tulis ya. Kamu perlu tulis di sini untuk nota pendek ya. Okey. Kalau anda tidak keberatan. Ya. Okey, kacukan. Jika nak kamu tulis kacukan, okey. Kalau kita gunakan genotip. Okey. Ini adalah hasil. Okey, kita guna genotip juga. Kita telah belajar kalau kacukan antara baketulin yang bertentangan, maka semua hasil dia semua adalah T besar, T kecil. Ini yang kita dah belajar lah. Harap tak ada masalah. Dan kita juga telah belajar kalau T besar kacuk dengan T besar, T kecil, heterozigot dengan heterozigot, kita akan dapat genotip bukan 3:1 ya. Kita akan dapat 1
T besar, T besar. 2 T besar, T kecil. 1 T kecil dan T kecil. Ini yang memberikan kamu 3 fenotip dominan kepada 1 fenotip resesif. 3 kepada 1. Jadi ada apa lagi yang perlu kita tahu? Ini nota tambahan lah. Aku tulis dalam warna biru. Okey. Kalau T besar, T kecil, genotip dominan dengan resesif. Ini dan ini fenotip nampak sama. Tapi kalau homozigot, kamu akan dapat hasil T besar, T kecil kepada T besar, T kecil dalam nisbah 1 kepada 1. Maksud dia, peratus kamu dapat fenotip tinggi ataupun dominan kepada fenotip yang resesif, yang rendah, kamu akan dapat 50% ke 50%, 1 kepada 1. Cuba buat. Penting ya. Bukan semua 3/1 ya. Bergantung kepada kacukan genotip yang ada. Jadi, setiap genotip untuk yang Mendel kamu nak sebut, pastikan itu adalah Barker-Tulin. Kalau bukan Barker-Tulin, ini homozigot, ini heterozigot lain, bukan Barker-Tulin, dia akan dapat hasil yang memang lain. Nisbah yang tidak ikut apa yang dijangka. Okey? Apa lagi yang kamu perlu tahu? T besar, T besar, T besar, T besar. Confirm lah T besar semua. Tapi bagaimana kalau T besar dengan T besar dan T kecil? Dominan homozigot dengan dominan heterozigot. Jawapan dia adalah T besar, T kecil. Okey? T besar, tidak. T besar. Kenapa T kecil pula keluar? Okey, T besar dengan T besar dan T kecil. 1 kepada 1. Atas tadi ialah fenotip tinggi kepada rendah. Yang ini semua akan nampak tinggi, 100% tinggi. Ini yang ekstra kamu perlu tahu, ekstra. Okey, penting ya. Dia bergantung kepada soalan. Dan kalau dia minta anda terangkan mengikut apa yang diberikan, macam soalan tadi bagi itu ialah bulu tikus, warna bulu tikus, warna bulu tikus. Ya. Kamu perlu hati-hatilah. Jangan fikir 3-1 ataupun semua warna tinggi, tapi perlu mendalam isu genotip ini. Okey, genotip. Fenotip satu, genotip baru pergi fenotip baru betul. Siapa ada soalan? Ki Chuan boleh faham tak? Ki Chuan? Shi Hui boleh faham? Ki Chuan dan Shi Hui? Faham. Tak perlu hafal semua. Tak perlu hafal. Buatlah soalan. Soalan ada, kalau kamu rajin buat soalan panggil apa, percubaan macam Cihing kan. Dia biasa tanya soalan macam ni. Jadi buatlah. Kalau tidak, cikgu pun tak boleh nak cakap benda ni. Sebab benda ini dia ikut latihan. Maksud dia, kalau anda betul-betul nak mahir ini, ambillah 2 ini depan ni, buatlah benda ini. Buat. Nanti kamu akan faham. Okey? Kalau tidak, tak ada makna tau. Tak ada makna cikgu buat, tunjukkan tapi kamu tak buat. Dia tak ada makna langsung. Pentingnya kamu buat dan kamu faham. Okey? Jadi, cikgu sambung. Cikgu sambung sekarang. Okey? Yang perlu anda faham ialah kumpulan darah. Kalau ciri-ciri yang lain, okey, seperti tinggi, ada 2 alel yang bertentangan. Satu dominan, satu resesif kan. Tetapi dia akan pergi ke tempat yang kita nak menjawab soalan yang kita terbawah dari tingkatan 4.
iaitu kumpulan darah. Jadi cikgu, yalah, kumpulan darah ini saya belajar A bermaksud orang itu boleh jadi ada dua alel. Satu alel A dengan alel A. Satulah. Satu lagi alel A dengan O. Okey, sekarang saya dah faham. A itu dominant. Sama untuk B, kalau dua B alel itu, maka dia ialah B of K. Okey, tak ada masalah. B dengan O, dia tetap adalah B. Okey, B is dominant. Macam mana kita nak sebut AB? Grup AB ni maksudnya dia ada alel A dan alel B. Ya, inilah kita akan terbawa nanti ke tingkatan 6 ataupun matrik kalau masih ambil bio. Kita panggil non-Mendelian law. Non-Mendelian. Maksudnya bukan ikut Mendel. Kalau ikut Mendel, setiap ciri ada dua trait yang bertentangan. Dua saja. Dan ditentukan oleh sepasang alel. Ini sekarang, ya sepasang alel itu betul, tapi ada pilihan 3. Dan A dan B itu masing-masing menonjol. Kalau A dan B uji bersama. Itulah nanti masa akan datang dia sebut sebagai co-dominance. Okay, co-dominance. Ataupun ada satu istilah multiple allele. Dia dua benda lain. Dia bukan co-dominant ini. Ini multiple allele. Silap. Multiple alleles. Okay, maksudnya dia ada lebih daripada 2. Jadi ini lain sikit lah. Cikgu dah sebut co-dominance lain. Multiple allele pun lain. Untuk ketinggian manusia, tengok sekitar kita sekali lagi, bukan ada tinggi dan rendah saja. Antara kita ada yang sangat pendek, makin tinggi, medium sangat-sangat yang tinggi. Ya, ketinggian itu pun satu isu, bukan ditentukan oleh sepasang alel lah. Okey, malahan bukan ditentukan oleh satu jin. Ditentukan oleh banyak jin. Polygene kita panggil, polygene. Maksud dia, bayangkan ada 10 jin yang memainkan peranan menentukan ketinggian kamu. 10 jin. Semua jin, bayangkan semua alel itu ada tinggi. Barulah kamu akan tinggi gergasi. Tinggi gergasi. Maksudnya 20 alel itu semua tinggi. Itu gergasi lah. Kalau 10 jin itu, 20 alel, kamu dapat dalam 10 alel itu tinggi, 10 alel rendah. Maka kamu dapat jadilah orang yang medium. Tak tinggi, tak rendah. Kalau kamu dapat 20 alel itu, 18 yang tinggi, 2 yang pendek. Maka kamu pun sangat tinggi lah. Itulah kita panggil polygene. Bukan Mendel. Itu aku cakap. Mendel berjaya disebabkan dia pilih spesies apa itu sekali lagi? Spesies apa? Spesies apa itu? Kacang peas. Spesies. Orang tak cakap spesies. Okay. Pisum sativum. Ya. Pernah ada soalan keluar juga. Tuliskan nama saintifik untuk tumbuhan yang digunakan oleh Sir Mendel. Tahniahlah. Baru masa itu sikit lagi saya hafal. Kenapa saya tak hafal masa itu? Itu you punya hal lah. Bukan salah cikgu saya lah ya. Dan juga sambung. Nyatakan 5 daripada 7 ciri yang Mendel kaji untuk hukum Mendel. Dia minta. Sebab kenapa dia minta? Cikgu dah cakap. Kalau bukan 7 ciri tersebut, mungkin ciri lain akan mempunyai lebih daripada 2 trait untuk setiap ciri itu. Jadi macam mana dia nak terangkan? Nampak macam dah sempurna. Tapi hanya untuk 7 ciri dan untuk spesies itu saja. Okey? Yang lain semua ada soalan. Contohnya warna bunga, cikgu dah cakap. Macam mana kita nak terangkan merah, pink dan putih untuk spesies yang sama. Warna bunga merah, warna bunga pink, warna bunga putih. Ini co-dominance. Ini co-dominance. Ini betul co-dominance. Okey? Itu sebab dia 3. Jadi, cikgu pun tak nak sebut lebih dah. Ada soalan tak? Tak ada. Soalan? Tak ada ya? Jadi, cikgu sekarang sambung pengenalan dulu. Pengenalan ya. Sebab cikgu rasa cikgu punya Google ni memang jam. Boleh rasa tau. Benda ni memang lain. Tak tahu apa. Tak tahu laptop ke atau masalah lain. Tapi biar je. Murid-murid. Jadi ada kerja untuk anda lepas ni. Kerja pertama. Cikgu akan letak dalam grup nanti. Jangan risau. Letak dalam Google Classroom. Bukan grup silap Ada soalan C ni. Sebelum cikgu pergi ke tahap hybrid memang kita akan masuk sikit je. Tetapi cikgu nak kamu bacakan soalan C di depan mata kamu sekarang.
seorang lelaki yang mempunyai faktor research dalam darah dia iaitu RH positif dia kahwin dengan isteri lelaki perempuan dia mempunyai research negatif. Anak pertama okey hidup. Tapi anak kedua yang RH positif itu meninggal ketika dalam kandungan. Terangkan petikan di atas. RH itu nampak macam pernah belajar, ya. Kumpulan darah dalam bab pengangkutan tingkatan 4, kumpulan darah ABO itu dan kumpulan darah research positif negatif itu pun ada. Jadi, kalau sempat kita tengok cuti minggu depan dah kan. Cikgu masih hutang kamu 1 jam kelas, 1 jam Cikgu akan masuk ke pengangkutan transport ini. Sekali kita akan gabungkan dengan pewarisan. Sebut untuk yang darah, jenis darah ABO dan research ini kita buat sekali. Dan juga penerangan untuk pewarisan melalui raja skema genetik ataupun raja skema kacukan monohibrid. Sama je. Kita akan tengoklah. Terangkan petikan ini. Penting Jadi kenapa? Kenapa mesti isteri dia negatif, suami dia positif, baru menjadi isu. Bagaimanakah kalau isteri itu positif, suami atau lelaki itu negatif? No problem at all. Dia hanya mesti, kalau kamu nak buat nota nanti, kamu dah cetak keluar, bulatkan lelaki positif, bulatkan isteri perempuan negatif. Ini baru jadi isu. Kalau terbalik, tak ada masalah. Kenapa? Okey, penting. Ini satu. Jadi, Cikgu nak sambung. Sebenarnya Cikgu nak sambung sampai dah hybrid ini, tapi memang tak boleh habis. Kalau Cikgu terangkan dah jam. Jadi, apa itu pewarisan di hybrid? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey. Highlight istilah pewarisan dua ciri. Tadi kita main dengan satu ciri dan nampak sedikit pening lah. Untuk yang rasa tak ada challenge langsung memang sedikit pun. Tapi untuk yang rasa terasa dah susah, tolong buat raja skema genetik. Kalau tidak, kamu tak akan faham. Jangan cakap bila kamu nak faham. Memang tak akan faham pun. Tolong buat. Yang dah faham, Alhamdulillah. Thank you Lord. Thank you Jadi, teruskan, pewarisan di hibrid melibatkan pewarisan dua ciri. Setiap satu ciri dikawal oleh jin berlainan pada lokus berlainan. Jin berlainan pada lokus berlainan. Kenapa Cikgu nak sebut lokus berlainan? Okey. Penting Kalau pada lokus yang sama, dia akan dapat nisbah yang sama dengan monohibrid. Sekarang tidak. Jadi apabila biji benih bulat berwarna kuning, bulat dan kuning berkacuk dengan yang berkedut dan hijau, dua ciri. Kalau ikut logik kita, okey, logik kita tengok betul F1 ya semua bulat dan semua kuning. Maksudnya bulat itu dominan, kuning itu pun dominan. Dan kalau kita kacukkan sendiri, buat pendebungan sendiri untuk F1, seharusnya kita akan dapat, kita akan dapat panggil apa itu, generasi F2. Generasi F2 3 kepada 1, iaitu kuning bulat 3 kepada kedut hijau 1. Tetapi realiti dia tidak jadi macam itu. Realiti dia sekarang, apabila Mendel dia perhatikan, dia jumpa hasil dia ketika dia buat pembahagian nisbah itu, dia dapat bukannya 3 kepada 1. Malahan, dia dapat 2 varian yang baru. Cikgu, apa maksudnya 2 varian yang baru ni? Tengok. Tadi kita guna bulat kuning kacuk dengan kedut hijau. Betul, murid? Betul-betul ke tak? Betul ni ke tak? Tadi atas itu Mendel dia mula-mula guna bulat kuning kacuk dengan kedut hijau pada generasi P itu. Betul ke tak induk itu? Oh. Kalau anda faham betul itu pentinglah. Sebabnya tiba-tiba dalam F2 itu terhasil 2 hybrid yang tak ada dari asal dia. Asal dia kuning bulat dan hijau kedut. Sekarang ada satu bulat tetapi hijau. Satu kedut, satu kuning. Dan
nisbah yang dia kaji untuk 7 ciri itu, maksudnya dia ambil mana-mana 7 ciri, 2 ciri daripada 7 itu buat perkacukan di hibrid mesti dapat 9331 punya nisbah. 9331 punya nisbah. Jadi, kerja kamu adalah hari ini, cikgu pun tak terang lebih terangkan lebih pun dia susah. Memang perlu 1 jam solid ini. Kerja kamu adalah cuba memahami. Cikgu highlight cuba memahami ini. Okey, cuba memahami apa yang cikgu bulat itu. Maksud dia pembentukan gamet pada generasi F1. Okey? Ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Jadi, cuba fahamkan kenapa 4 ni dan letakkan ke dalam segi 4 punit. Baru kamu boleh jawab. Segi 4 punit. Jadi, kamu akan nampak ini adalah 4 yang sama, bawah ini pun 4 yang sama. Jadi, kerja kamu adalah salin. Kalau kamu kata salin kan. Kalau saya tak gunakan salin. Cuba faham. Kacukan di hibrid untuk generasi F1 menggunakan heterozigot untuk dua-dua ciri. Yang trait dalam setiap ciri itu heterozigot, bulat kuning, semua heterozigot. Terangkan dari pembentukan gamet sehingga ke genotip untuk generasi F2. Itu je kerja kamu cuti. Kalau kita tak sempat nak buat kelas tambah, tapi cikgu tekad nak buat, memang tekad sangat nak buat. Kita akan buat kelas tambahan untuk kumpulan darah dan research positif negatif itu kaitkan dengan pewarisan. Okey? Siapa ada soalan? Kalau tak jadi tapi cikgu cuba, cikgu akan usahakan. Sebab genetik ni best. Kebanyakan soalan tanya adalah pada monohibrid. Di hibrid dah keluar 2-3 kali pun, tetapi dia tak akan bagi kosong murid-murid jangan takut. Biasanya dia lebih kepada isi tempat kosong. Kamu boleh dapat buku hasil tu dan tengok sendiri. Okey, memang dia biasa keluar dalam struktur ataupun dalam esei pun dia akan bagi tempat kosong minta kamu isikan dan terangkan. Monohibrid tidak. Memang semua kosong minta kamu terang A sampai Z. Macam itu je beza dia. Okey? Harap kelas malam ini boleh menyampaikan poin penting sekali lagi. Okey? Kamu telah memang dah mahir untuk raja skema kacukan monohibrid kan? Benda itu yang paling penting sebenarnya. Okey? Kalau kamu reti buat itu, dah dikira sangat bagus. Siapa ada soalan? Murid-murid? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak hentikan sekarang tau benda ni. Cikgu tak nak pergi jauh benda ni sebab Jonathan tak ada. Cikgu rindu dia sebenarnya. Kenapa Jonathan marah saya ke? Chin. Nadia, kenapa dia tak masuk kelas cikgu? Mana tahu. Sebab dia buat Tak soalan. tahu. Sebab dia buat soalan quiz itu dia terasa ke? Janganlah. Jadi bagi tahu dia lah, kirim salam saya pada dia ya. Okey. Yang lain, kalau itu tak ada masalah dah, cikgu nak minta sekali lagi supaya semua bukakan kamera anda. Okey, minta tolong buka kamera anda. Okey, cikgu sekarang nak ambil screenshot untuk kehadiran. Dan jangan lupa isikan juga, ini untuk anda sekali lagi, siapa yang cakap Google Meet ini tidak bermanfaat, cikgu sekali cakap ya. Cikgu bukakan PBD ni, kejap je. Bagi kejap je. Last ni. Ya. Kalau kamu jenis yang datang masuk kelas aktif semua, kalau untuk bio lah, cikgu dah cakap. Cikgu nak pancarkan kejap. Bagi cikgu dalam 30 saat. Tak bazir masa pun, 30 saat je. Kalau kamu tengok sekali lagi, ya. Kalau anda tengok pada screen cikgu sekarang kejap je. Domain pengetahuan itu kuis dan soalan yang kamu buat dan peperiksaan. Penyiasatan saintifik itu adalah laporan eksperimen. Yang ini, domain sikap sains, saintifik dan nilai murni. Jadi kalau kamu jenis yang sentiasa memberi respon, bukakan kamera semua,
boleh lah dapat 5 dan 4 ke atas lah untuk kelas yang lain. Ikutlah. Kalau cikgu lain kamu tak bagi kan, kamu boleh defense diri sendiri. Okay? Jadi sila buka kamera kamu sekarang. Dalam kiraan 5, Noning, Hashika, Bowen, Soyonggi, Nadia, buka sekarang. Dalam kiraan 3, Nadia, Siti Nadia, 3, 2, 1. 3, Nadia, Farisha, 3, 2, 1. Sombong ya, tak apa. Nadia, Farisha, saya akan ingat kamu ni. Okay, thank you. Itu saja hari ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Apa? Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Apa itu hudo? Apa benda hudo? Saya tak faham lah ni. Bahasa orang muda ni.